mempelajari hadis 40 berkaitan akhir zaman. Faedah yang keempat, berkata An-Nabrawi muka 11 yang faedah keempat, berkata An-Nabrawi dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebab penetapan ini, iaitu penetapan angka 40 pada penyusunan hadis-hadis, yang mana faedah-faedah yang kita sebut sebelum ni, faedah pertama, kedua, ketiga, faedahnya adalah kerana memang ada hadis Nabi yang Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghafal ataupun menjaga 40 hadis dalam urusan agama dia, akhirat nanti dia akan bangkit bersama dengan para alim ulama, para fuqaha. Sebab itu kita baca dah sebelum ni, mana-mana cabang ilmu, ulama-ulama akan usahakan untuk himpun sekurang-kurangnya 40 hadis berkaitan masalah-masalah tu. Bab akidah disusun 40 hadis. Hadisnya banyak lagi, tapi disusun 40 hadis yang utama berkaitan bab akidah, 40 hadis yang utama bab tasawuf, begitu. Yang kitab ni adalah 40 hadis khusus berkaitan akhir zaman. Hadis akhir zaman bukan 40 saja, banyak lagi. Tapi 40 ni adalah yang dikhususkan, yang dipilih, yang dipilih. Kemudian faedah keempat ni disebut, sebab penetapan bilangan ni, iaitu dikumpulkan kepada 40, ini adalah merupakan rahsia yang hanya diketahui oleh asy-syari', iaitu Allah. Allah tahu hikmah dan rahsia di sebalik angka 40. Atau mungkin bilangan tersebut merupakan bilangan yang paling sempurna, atau kerana sebab yang lain. Terdapat juga pendapat bahawa bilangan itu sebenarnya tidak membawa apa-apa makna. Maka yang dimasukkan di dalam hadis berkenaan kelebihan hadis 40 ialah bagi mereka yang menjaga urusan agamanya, perkara ini bukanlah menjadi kesalahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama ni dia kata, ada yang kata jumlah 40 ni, angka 40 ni memang angka yang ada dia punya kelebihan khusus dia. Ada ulama yang kata tak ada apa-apa kelebihan. Itu pandangan ulama. Kita tengok kat bawah sekali tuan-tuan, perenggan bawah di sisi ahli tarikat, maksudnya di sisi ulama tasawuf, bilangan 40 mempunyai rahsia tersendiri dibanding bilangan yang lain. Di sisi ulama tarikat, jumlah 40 ni, mengapa dipilih 40? Sebab dia kata angka 40 mempunyai satu rahsia tersendiri berbanding bilangan lain. Sebab dalam Quran tuan-tuan, banyak Allah Ta'ala sebut 10. Maksudnya ada fadilat dia. Jangan tikam nombor pula tuan-tuan. 40 ni dalam kitab kata ada rahsia. Orang sekarang tuan-tuan. Tapi orang kat sini taklah. Ada seorang anak kecil, dia jumpa saya, budak. Dia kata dia selalu dapat duit 20 sen, 30 sen. Saya kata siapa bagi? Ada untuk apa dia bagi? Bila setiap kali budak tu datang kat kedai tu, dia suruh tulis nombor. Lepas tu dia bagi upah. Jadi saya sebut angka 40 ni, memang angka ni ada rahsia tersendiri. Ada rahsia tersendiri tuan-tuan. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut 40. Ini antaranya yang kita akan baca ni. Yang pertama sekali, ulama tasawuf, ulama tarikat, dia kata angka 40 ni memang ada rahsia tersendiri. Sebabnya firmanullah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Ini daripada surah Al-A'raf. Yang mana Allah Ta'ala sebut wa wa'adna Musa 30 lailah, dan kami telah janjikan masa kepada Nabi Musa, iaitu Allah Ta'ala janjikan untuk berikan Taurat 30 malam. Atmamnaha bi, dan kami genapkan jumlahnya dengan 10 malam lagi, sehingga menjadi munajat Musa itu menjadi 40 malam. Nabi Musa AS
Allah Ta'ala janjikan kepada dia kitab Taurat. Nabi Musa ni macam kita baca dalam Quran, misi dia adalah bawa keluar Bani Israel daripada negeri Mesir, bawa masuk Palestin. Bani Israel asalnya memang duduk Palestin. Yaqub, Israel gelaran Nabi Yaqub. Bani Israel maksudnya anak keturunan Yaqub. Mana asalnya? Asalnya di Palestin. Bila Nabi panjang dan surah Yusuf dibawa ke Mesir, akhirnya menjadi pemerintah Mesir. Dipanggil ayah dia Nabi Yaqub, mak dia dan semua abang dan adik-beradik dia datang hijrah ke Mesir sebab di Palestin susah. Makan susah, kemarau. Masuk Mesir ini disebut dalam surah Yusuf juzuk ke-13. Oleh itulah Bani Israel beranak pinak di Mesir. Daripada Palestin masuk Mesir. Zaman berganti zaman, Nabi Yusuf pun diwafatkan oleh Allah. Ini yang ada syariat Nabi Yaqub, syariat Nabi Yusuf. Bila nabi-nabi mereka pun diwafatkan, akhirnya keturunan mereka dia tak lagi menjadi orang yang saleh. Tak lagi menjadi orang saleh. Akhirnya bila kita baca sejarah tuan-tuan, sejarah ni berulang sama aja. Bila satu-satu bangsa syariat, tinggal akidah, Allah Ta'ala akan hantar penjajah. Akhirnya datang Firaun ni dia pendatang, dia menjajah bumi Mesir. Dia bukan orang asal. Firaun datang, dia jajah Mesir. Bila dia tengok kuasa politik di Mesir ni didominasi oleh Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, maka dia merendahkan Bani Israel ni itu buat ini hamba. Jadi Bani Israel ni dia jadi hamba saja zaman Firaun. Jadi disebabkan Ta'ala ni nak bangkit nabi-nabi dan rasul-rasul pada Bani Israel ni, Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa bawa keluar Bani Israel daripada bumi Mesir, bawa balik ke tempat duduk mereka zaman Nabi Yaqub dulu. Nabi Musa, Nabi Harun bawa Bani Israel. Bila nak bawa tu cerita dia panjang tuan-tuan. Cerita Nabi Yusuf, Nabi Musa nak dakwah Bani Israel ni dalam Quran hampir setiap surah ada, banyak sangat. Surah panjang lah. Antaranya ni suratul A'raf dan surah Baqarah ada, dalam suratul A'raf ada banyak. Nabi Musa dengan Nabi Harun tak dapat bawa Bani Israel ni masuk ke Palestin sebab Bani Israel ni degil, jahat dan penakut. Tak bawa. Sampai wafat Nabi Musa, wafat Nabi Harun. Nabi yang berjaya bawa Bani Israel ini masuk semula ke Palestin adalah Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun ni adalah murid kepada Nabi Musa AS. Bila masuk, maka mereka pun duduk dalam tu, berkerajaan dalam tu, menjadi kukuh dalam tu, sampailah satu zaman yang mana mereka lupakan lagi Allah, lupakan syariat. Akhirnya Allah Ta'ala hantar satu kerajaan zalim. Dia berulang balik. Lupakan Allah, dah beri nikmat, dah beri nikmat berendeka, dah beri nikmat keselesaan. Lupakan Allah, lupakan Rasul. Ada zaman hari itu namanya Nabi Armia. Ni jarang dengar ni. Ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Kathir. Al-Hafiz Ibn Kathir kata, masa tu mereka mula lupakan Allah, mula lupakan syariat Nabi, ambil patung disembahnya. Nabi itu dah nasihat dah, jangan begini. Dalam kitab Taurat sebut, kalau kamu lupakan Allah, lupakan syariat, akan datang penjajah-jajah kamu. Dia ambil Nabi ni, dia humban masuk neraka, masuk pula. Humban masuk dalam penjara. Maka datang raja daripada Babylon, nama raja tu Nebuchadnezzar. Ini bukan baca kat Google tuan-tuan ya. Ini kisah saya baca daripada kitab Al-Bidayah wa Nihayah Al-Hafiz Ibn Kathir. Maka datang raja Babylon. Babylon nama dulu, nama kuno dulu. Hari ini Babylon tu adalah Iraq, Iran dan negara-negara stan-stan yang ada dekat situ. Atas tu ada Afghanistan. Itu dulu namanya Babylon. Datang raja daripada Babylon, kerajaan yang kuat,
Musa ni datang dia jajah Bani Israel, dia jajah Palestin. Nama dia Nebuchadnezzar. Bermula saat itu lari habis orang Yahudi ni, lari ke Eropah, lari sampai ke tanah Melayu pun ada yang tercampak lari. Mula saat itu dia lari selerak ke seluruh dunia. Yang jenis baca kitab ni, dia dalam kitab disebut akan ada Nabi akhir zaman akan datang memuliakan orang yang sembah Allah. Nabi hijrah ke Yathrib, dia mention dekat situ yang hanya Madinah. Maka yang jenis baca-baca kitab ni dia lari ke Madinah. Iaitulah Bani Quraizah, Bani Qainuqa yang ada di Madinah tu. Yang Nabi masuk Madinah tu ada Yahudi tu. Yahudi tu datang selepas negara mereka dihancurkan oleh Nebuchadnezzar. Yang saya nak cerita di sini tuan-tuan, misi Nabi Musa AS masuk ambil Bani Israel ni untuk bawa masuk ke Palestin. Maka bila Nabi Musa tengok degil sangat dia punya kaum ni, degil, Masya Allah, jadi Allah Ta'ala janji, jangan bimbang wahai Musa, nanti aku akan turunkan kitab. Dengan kitab tu nanti boleh jadi satu panduan untuk kamu beri pedoman kepada umat kamu. Maka Nabi Musa, Allah Ta'ala syaratkan kepada dia, syaratnya nak dapat kitab tu kamu kena munajat dulu 30 hari 30 malam. Munajat bukan kat rumah, tinggalkan kaum kamu, tinggalkan rumah anak isteri, naik ke Tur Saina. Ni satu gunung, Tur Sina, bahasa Arab dia Tur Saina. Naik ke Tur Saina, jangan turun-turun selama 30 hari 30 malam. Genap 30 hari 30 malam. Ini disebut dalam ayat ni, wa atmamnaha bi ashrin. Allah Ta'ala tambah lagi wahai Musa, tambah lagi 10 malam, genapkan jadi 40 hari 40 malam. Itu kisah dia. Jadi sebab itu ulama tasawuf bila dia tengok banyak dalam Quran ni munajat Nabi Musa pun 40 hari, umur kematangan manusia pun 40 tahun, dan banyak lagi hadis Nabi pun selalu sebut 40. Maka di situ ulama tarikat, ulama tasawuf kata angka ni ada rahsia dia yang tersendiri. Kalau tidak disebut secara khusus banyak kali dalam Quran, dan tidak disebut secara khusus banyak kali di dalam hadis. Maka sebab itulah ada sahabat-sahabat kita jemaah tabligh yang dia keluar 40 hari. Ya, jangan kita kata apa ni tak ada dalil. Ada sebab-sebab dia. Ya. Sebab itu ada ulama, ada orang ahli sufi yang dia beruzlah 40 hari 40 malam. Dia beruzlah 40 hari 40 malam, dia bersuluk. Jadi semua itu ada rahsia-rahsia sendiri menurut ulama. Kemudian yang keduanya Nabi SAW bersabda, man akhlasallahu arba'ina lailatan zaharat yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisanih. Kata Nabi SAW, maksud dia man akhlasa lillahi arba'ina lailatan, barang siapa yang ikhlas kerana Allah selama 40 malam. Maksudnya dia mujahadah 40 malam, dia mujahadah beribadah, bangun tahajud 40 malam, bangun baca Quran 40 malam, menghidupkan malam dia selama 40 malam, menghidupkan malam selama 40 malam. Itu maksud dia. Zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisanih, nescaya akan lahirlah hikmah daripada hatinya melalui lisannya. Allah Ta'ala akan beri orang ni hikmah. Hikmah ni tuan-tuan, kecerdikan hati. Hikmah ni kecerdasan hati. Kita nak jadi orang Islam ni tuan-tuan, cerdas akal, cerdas hati. Orang kalau dia cerdas akal saja, hati dia tak cerdas, orang pandai tapi jahat. Ada tak doktor tapi jahat? Ada. Habis dia jual organ orang. Itu yang jenis jahat. Jual dekat dalam pasaran gelap, jual organ. Tapi dia pandai ke tak pandai? Pandai. Tak pandai macam mana dia boleh ada ilmu nak belah kerat orang tu? Dia pandai lah. Ya. Orang buat bangunan, arkitek, engineer, ada tak yang jahat? Ada. Dia kurangkan bahan sebagainya, itu masuk poket dia. Buat seminggu bangunan dah retak, contohnya.
Jadi ada orang yang pandai tapi dia jahat. Kenapa? Sebab hanya cerdas akal, tidak hati. Islam ni nak cerdas dua-dua. Dia nak umat dia cerdas akal fikiran dan cerdas hati. Siapa yang dia ikhlas kerana Allah, menghidupkan malam 40 malam, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan beri kecerdasan hati pada dia. Ini cerdas hati ni hikmah. Hikmah. Hikmah ni kecerdasan hati. Dan Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Luqman. Luqman ni ada ulama kata dia wali Allah, ada ulama kata dia Nabi. Bukan Rasul tapi dia Nabi. Al-Hakim tu dia ni ahli hikmah. Maksudnya dia ni ada kecerdasan yang orang lain tak ada. Cerdas akal ni ramai orang ada, kecerdasan hati ni tak ramai orang ada. Allah Ta'ala beri hikmah kepada dia. Dia faham. Dia boleh faham apa benda yang orang lain tak faham. Sebab dia cerdas dua-dua. Sebab tu gelaran dia Al-Hakim. Maksudnya Luqman ahli hikmah. Itu maksud. Jadi kalau kita nak kecerdasan hati ni tuan-tuan, Allah Ta'ala kecerdasan hati ni antara Allah Ta'ala masukkan ilmu firasat. Kita ada gerak hati kita yang kadang-kadang gerak hati tu banyaknya betul. Gerak hati. Gerak hati tu. Itu adalah ilmu hikmah. Allah Ta'ala beri ilmu hikmah ni pada orang yang istiqamah, menghidupkan malam dia 40 malam. Bukan lepas 40 malam tu lepas tu dah tak ibadah dah. Maksudnya bila kadar minimum 40 malam dia hidupkan malam dia dengan ikhlas, orang ni Allah Ta'ala akan beri ilmu hikmah dalam hati dia. Allah Ta'ala beri ilmu dalam hati dia. Orang yang diberi hikmah ni tuan-tuan, biasanya doa dia makbul. Ya, biasa doa makbul. Saya ingat masa mula-mula saya kecil-kecil dulu, saya umur 11, umur 12, Allahyarham ayah saya dah hantar ke Pulau Pinang pergi memondok. Saya umur 11, umur 12, adik saya umur 9. Dua beradik daripada Melaka pergi merantau ke Penang, pergi mondok masa tu. Di antara rutin tuan-tuan bila duduk pondok ni, kalau orang kampung meninggal nanti dia panggil ustaz. Kalau anak-anak muda, saya budak lagi, jadi kerap saya ingat tengok mayat, lepas tu tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Nak lap mata teringat tak boleh tidur. Lepas tu cuti, saya ngadu ke ayah. Ayah saya dia ada jumpa seorang tu dah meninggal dah. Orang londang Masjid Tanah. Dia ni bukan ustaz, tapi dia soleh. Nak pejam mata je mimpi, pejam mata je mimpi, tak boleh nak lena tidur. Dekat lagi sebab saya ingat lagi masa tu dia ni agak balik kebun ke balik mana dengan pengacangkul. Lulus-lulus agaknya abah bawa pergi kan. Dia letak cangkul tu, dia kata anak ni lu tengok mayat, dia kata. Ini orang ada ilmu hikmah. Ilmu hikmah ni bukan cerdik sini, dia cerdik sini. Allah Ta'ala bagi kerana firasat, gerak hati yang betul. Ya, tapi orang yang macam ni tuan, memang orang yang hidupkan malam. Dia bukan orang azan subuh berbangun, bukan. Ya. Dia punya amalan ni memang malam dia hidup. Orang begini. Jadi bila baca-baca hadis ni baru faham, Allah, patutlah ada orang yang Allah Ta'ala beri begini. Ya. Nampak macam orang biasa, tapi rupa di sisi Allah dia bukan orang biasa. Dengan Allah, dia ambil air dekat rumah dia tu, dia baca doa sikit, dia bagi minum. Alhamdulillah, dengan izin Allah boleh tidur dah. Lepas tu Allah Ta'ala beri ilmu hikmah tuan ya. Jadi kita kalau nak ilmu hikmah ni, hidupkan malam. Jangan tunggu Ramadan baru rajin bangun malam tuan ya. Yang bukan Ramadan pun, paling tidak pun malam Jumaat seminggu sekali mesti kena ada bangun malam. Bukan bangun malam kencing baru tidur balik. Bangun solat, bangun baca Quran sebelum masuk subuh. Itu maksudnya hidupkan malam. Dan rahsianya adalah 40 malam. Sebab itu ulama tasawuf, ulama tarekat dia kata, maka jumlah 40 ni ada rahsia-rahsianya yang tersendiri. Dalam Quran, dalam suratul Aqaf pun Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut umur kematangan manusia. Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu, manusia ni daripada dia budak, dia lemah, kemudian dia dah makin kuat remaja,
Kemudian hatta idza balagha asyuddahu, sampailah pada peringkat kemuncak kematangan dia sebagai manusia, wa balagha 40 sanah, dan ketika itu umur dia 40. Allah Taala sebut 40 tahun. Bukan maksudnya bawah umur ni boleh tinggal sembahyang, boleh nak malam-malas bangun malam. Maksudnya bila masuk umur 40 lebih serius daripada umur bawah 40. Kalau masa umur 30-an, 20-an baca Quran kita level dia rendah, maka umur 40 kena upgrade lagi semangat untuk baca Quran tu. Kalau umur 20-an, umur 30-an, seminggu sekali je bangun malam Jumaat, umur 40 dah tak boleh seminggu sekali, kena upgrade lagi, kena rajin lagi. Maka Allah Ta'ala anjurkan dalam suratul Ahqaf ni, dalam ayat ini tadi, maka orang yang umur 40 dan ke atas, dia mesti berdoa dengan doa ni dan amal doa ni. Amal maksud doa ni iaitu qala rabbi auzi'ni, bila dah umur 40 ni dan ke atas, doa minta rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkan aku, taufikkan aku, maksudnya bimbing aku ya Allah, an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai, orang yang bersyukur atas segala nikmat yang kau beri dan nikmat yang kau telah beri pada mak ayah aku. Maksudnya apa? Yang pertama, minta ya Allah jadikan aku bersyukur. Tak hafal ayat ni tak apa, doa bahasa Melayu, ya Allah aku umur 50 dah, ya Allah jadikan aku bersyukur. Ya Allah aku umur 60 dah, ya Allah jadikan aku bersyukur. Jadi umur 40 ke atas ni tuan-tuan, jangan banyak paling tengok jiran tukar kereta, nak sibuk tukar kereta. Bertenang, sabar, syukur apa yang Allah Ta'ala beri. Bukan lagi masa nak tengok orang tu ada tu, orang ni, saya tak ada, orang ada, kenapa saya tak ada? Tak puas hati dengan Allah manjang. Umur banyak dah, tak boleh. Belajar bersyukur, minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku orang bersyukur, ya Allah. Allah jadikan aku yang bersyukur. Itu yang pertama, wa an a'mala salihan tardah, ya Allah ilhamkan aku, taufikkan aku supaya aku ni boleh beramal saleh, supaya amal saleh aku engkau terima. Jadi umur 40 masa lagi duduk kedai kopi, iktikaf kedai kopi 2-3 jam. Iktikaf ya. Iktikaf tu perli tuan-tuan, jangan niat iktikaf sungguh pagi ni gang. Nawaitul iktikaf. Iktikaf ni dah hanya dekat masjid. 2-3 jam duduk kat masjid, alhamdulillah. Jangan 2-3 jam dekat kedai kopi tuan-tuan, melainkan kita tokeh kedai kopi. Kita tokeh kalau kita saja-saja duduk berjam-jam main dam apa semua pasal politik tak habis-habis, 3 jam. Kalau 3 jam duduk masjid kan banyak faedahnya. Duduk masjid ni 3 jam tuan, walaupun bukan kuliah 3 jam, kita duduk pahala sepanjang termenung. Sejam termenung dalam masjid. Syarat niat iktikaf. Syarat dia niat iktikaf lah. Termenung tu sejam. Sejam tu dah pahala iktikaf. Kalau zikir apatah lagi, banyak pahala. Wa aslih li fi zurriyyati, yang ketiganya minta ya Allah jadikan aku saleh dan jadikan zuriat aku saleh. Sebab biasanya umur 40 ni, kalau kebiasaannya bagi orang dah ada anak, anak dia dah mula besar, maka dia dah ada cabaran untuk mendidik anak dah. Ya Allah rezekikan aku dan zuriat aku jadi saleh. Ya. Inni tubtu ilaik, ya Allah aku taubat kepada engkau. Maka umur 40 dah lebih kerap bertaubat daripada umur sebelum. Kena jadi orang yang kerap bertaubat, jadi ahli taubat. Kerap taubat maksudnya istighfar tak boleh kurang dah. Kena rajin bertaubat. Wa inni minal muslimin, aku adalah orang Islam. Umur 40 dan ke atas ni tuan-tuan, Islam kita, agama, cara kita jaga agama kita kena lebih baik daripada umur kita yang sebelum. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan, bukan maksudnya ayat ni umur bawah boleh foya-foya, boleh main-main, tak. Bila sampai ke umur 20-an dah kuat dah ibadah, umur 40 kena lebih kuat lagi. Itu maksudnya. Saya nak masuk 40 dah. Ayah-ayah, abang-abang, tuan-tuan semua dah lebih 40. Maka tuan-tuan, ayat ni dia ayat yang menyentuh hal kita.
Ya, bila kita dengar ayat suratul Ahqaf ni tadi, suratul Ahqaf ayat 15. Nanti tuan-tuan boleh tengok balik, tengok terjemahan dia. Ahqaf ayat 15. Satu doa yang Allah perintahkan kepada kita semua, orang yang 40, yang nak menganjak, yang nak masuk 40, yang dah 40 dan ke atas, maka 5 perkara ni mesti diminta dalam doa dia dan mesti diamalkan dalam kehidupan seharian dia. Iaitu bersyukur, beramal soleh, minta dan didik anak-anak supaya jadi soleh, menjadi ahli taubat, kerap bertaubat, dan menjaga Islam kita menjadi Muslim yang lebih baik daripada sebelum. Habis faedah tuan-tuan, insya-Allah faedah yang seterusnya kita baca betul-betul, kita sambung bacaan hadis kita. Hadis yang pertama kita dah baca dah sebelum ni. Hadis ni cuma belum habis huraiannya, yang mana Nabi SAW sebut saya terus pada terjemahan dia. Di akhir zaman nanti, kata Nabi, akan munculnya golongan manusia. Yang pertamanya, mereka itu akhir zaman nanti akan muncul manusia yang mana Quran ditinggalkan, yang tinggal hanya tulisan. Itu kita dah hurai dah sebelum ni. Yang keduanya, Islam hanya tinggal nama. Pada sudut praktis amal Islam tu tak nampak pun pada orang Islam. Tapi nama Islam, nama Ahmad, nama depan dia Muhammad, tapi tak nampak macam orang Islam. Itu pun kita dah hurai dah sebelum ni. Kemudian masjid-masjid mereka indah tapi sunyi daripada hidayah, kosong daripada hidayah. Maka ini pun kita dah hurai dah. Masjid-masjid pada ketika itu hebat-hebat, harganya mahal-mahal, juta-juta, tapi tak ada orang yang nak imarahkan. Kalau ada pun hati mereka kosong. Kharab minal huda, kosong. Tak ada semangat cinta sesama Islam, tak ada. Sembayang sebelah-sebelah tapi dia benci dia, dia benci dia. Itu masalah tu. Sebab Nabi kata memang penyakit umat Nabi SAW akhir zaman nanti ditimpa dengan penyakit al-hasadu wal-baghdha. Umat Nabi ni akan ditimpa penyakit hasad, penyakit dengki sama dia, wal-baghdha, dan benci membenci. Sembayang sebelah menyebelah, satu saf, tapi benci orang sebelah ni. Ni kala bendera lain. Yang sebelah ni benci orang sebelah ni, sembayang Allah. Hari ni saf sebelah dia pula, dia bendera lain. Masuk masjid tak ada bendera tuan-tuan, tak ada warna. Umat Nabi semua kena sayang. Ya, jangan kita rasa tak naklah sembahyang sebelah orang tu, tak nak dah pergi masjid tu, ramai orang kala tu, ramai orang kala ni. Jangan tuan-tuan, bahaya kalau ada sikap begitu. Itu antara tafsiran para ulama, terjemahan para ulama tentang kharab minal huda. Masjid hebat. Ya, bukan tak ada orang langsung, ada. Tapi hati-hati orang Islam yang sembahyang kat situ berpecah-pecah seperti kaca, pecah. Hati dia berpecah-pecah. Kharab minal huda. Tak ada petunjuk dalam hati. Hati dia kosong. Hati dia penuh dengan al-hasad wal baghdha, benci membenci. Tapi sama-sama sembahyang satu saf. Itu tak nak ada dalam hati kita tuan-tuan. Ya. Berbeza ideologi biasa, tapi jangan jadikan sebab benci membenci. Biasalah orang ada idea. Kalau kita minta, contohlah saya kata, jom kita brainstorm, fikirkan satu solusi tentang satu masalah. Tentu ada banyak idea dalam ni. Sebab fikiran kita lain-lain. Jadi kita ada idea yang berbeza. Kita ada manhaj yang berbeza. Ada kita punya idea yang berbeza, menyebabkan kita sokong tu, kita sokong ni. Tak ada masalah tuan-tuan. Yang masalahnya bila beza aliran fikiran menjadi sebab benci membenci. Oh, yang tu salah. Tu tak kena. Ya, uruskan perbezaan kita dengan hikmah, dengan elok. Beza tak apalah. Apa salahnya beza? Tapi jangan beza sampai benci membenci pula. Yang tu salah. Kemudian kita nak masuk sambungannya, fuqaha udzalika zaman syarrun fuqaha'i tahta zillis sama minhum kharajatil fitnah ilaihim ta'ud. Nabi SAW kata, yang keempatnya, para fuqaha pada zaman itu adalah seburuk-buruk fuqaha yang ada di bawah langit. Berat Nabi bagi tu tuan-tuan. Nabi kata fuqaha. Fuqaha ni maksudnya, dia kalau orang alim itu umum. Alim ni orang ada ilmu.
Tapi kalau Nabi sebut fuqaha, maksudnya orang yang diberi autoriti pada dia mengeluarkan fatwa halal dan haram. Itu fuqaha. Kalau kata alim itu umum. Ahli tasawuf orang alim, ahli akidah orang alim, ahli fiqh yang diberi autoriti itu haram, ini halal. Orang nak tanya ini haram ke halal, orang tanya dia sebab dia ahli fiqh, maka ahli fiqh ni digelar sebagai fuqaha, ahli hukum maksudnya. Fuqaha ni ahli hukum. Fuqaha pada zaman tu Nabi kata seburuk-buruk fuqaha yang ada di bawah langit. Dahsyat sungguh. Nabi kata orang yang mengeluarkan hukum ketika itu, yang alim dalam bab fiqh, dia adalah sejahat-jahat fuqaha di bawah langit. Maksudnya tak ada dah paling jahat fuqaha di muka bumi ketika itu melainkan fuqaha pada zaman tu. Ya. Masya Allah. Saya baca hadis saya dapat terbayang tuan-tuan. Dahsyatnya hidup zaman tu. Mudah-mudahan yang bahagian ni mudah-mudahan belum sampai lagi lah zamannya. Dahsyat sungguh ni. Maksudnya orang fuqaha tu betul-betul digunakan agama ikut nafsu dia. Dia halalkan yang haram, dia boleh haramkan yang halal ikut suka hati dia. Syekh, ni apa hukum ni? Ini nak kata haram ni rugi aku buat ni. Ini halal. Ya. Sebut kasih makhraj sikit baru sedap cik. Halal. Padahal haram. Ya. Syekh ni apa hukum ni? Ini halal, tapi kalau orang semua buat nanti rugi pula, biar aku je buat. Ya. Ini haram. Jangan ni haram. Haram makan. Bagi saya biar saya buang. Lepas tu Tok Syekh makan. Tuan-tuan, itu umpamanya. Iaitu fuqaha pada zaman tu jahat. Kata Nabi, dan mereka tu sangat jahat. Mereka adalah fuqaha yang paling jahat berada di bawah langit. Nabi kata. Dari mereka berpuncanya fitnah. Minhum kharajat al-fitnah. Daripada fuqaha itulah terbitnya fitnah. Maksudnya daripada mulut dia menyebabkan keluarnya fitnah. Alhamdulillah kita duduk di zaman yang masih ada lagi fuqaha kita, orang alim kita yang dia tegur benda-benda mungkar. Ya. Dia tegur benda mungkar. Walaupun ada mufti yang dipecat sebab dia tegur, pertandingan Ratu Cantik tak boleh buat. Orang Islam, orang perempuan Islam tak boleh masuk Ratu Cantik. Walaupun dia pecat, tapi zaman kita masih ada ulama yang cegah mungkar begitu. Malam tadi kot ada konsert Blackpink daripada Korea. Konsert malam tuan, daripada pukul 10 pukul 9 pagi semalam. Minat dia dah tunggu. Masya Allah. Ya. Dan masih ada lagi ulama yang tegur kenapa beri kelulusan dan sebagainya. Ada suara-suara yang tegur. Dalam hadis Nabi tak ada lagi suara fuqaha yang menegur. Kang kalau tegur Kang hilang jawatan ni Kang. Ya. Syekh, apa hukum panggil artis ni gelik-gelik? Halal. Syekh pada zaman hari tu, pada zaman yang Nabi sebut ni, halal. Ya. Allah Rabbi. Daripada mereka keluarnya fitnah. Maksudnya daripada mereka tu punca terbitnya fitnah. Fitnah ni maksudnya ujian. Ujian akidah. Daripada mulut mereka terbitnya ujian akidah. Ya. Sebenarnya tuan-tuan kalau tengok keadaan dunia hari ni, bibit-bibit ni dah pun ada. Memang ada ulama yang tegur. Berapa ramai yang tegur. Ya. Wallahu a'lam. Wa ilaihim ta'ud. Dan kepada mereka lah fitnah tu kembali. Mereka menimbulkan fitnah dan mereka juga akan termakan fitnah tu. Mereka tu ulama yang fuqaha yang disebutkan tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, inni akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillin.
Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku bimbang tentang umat aku ni. Aku bimbang mereka ini dipimpin oleh pemuka-pemuka agama mudillin yang mereka itu sesat. Dipimpin oleh ulama yang sesat. Ya. Nabi sebut dah. Sebab itulah tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali dalam muqaddimah kitab Ihya, minta maaf, dalam muqaddimah kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Bidayatul Hidayah, kitab Imam Ghazali, satu kitab simple aja tapi sangat bagus, namanya Bidayatul Hidayah. Dalam muqaddimah Imam Ghazali sebut beberapa ciri manusia yang menuntut ilmu. Antaranya Imam Ghazali sebut ni ciri-ciri ulama, disebut sebagai ulama usu, ulama yang jahat. Yang pertamanya kata Imam Ghazali, menggunakan ilmu dia semata-mata untuk mengumpul harta. Tuan-tuan, dalam ni kita kena dengar, kita kena muhasabah, bukan kita judge ulama kita. Weh, ustaz tu pakai Mercedes yang paling terkini. Hei, ini ulama dunia. Jangan tuan-tuan. Dah Allah Ta'ala beri rezeki pada dia, biarlah dia pakai kereta mewah. Jangan kita dengar ni untuk kita muhasabah, bukan untuk kita judge. Okey, mulai hari ni kita nak tengok ustaz kita, mana ulama masuk, mana ulama akhirat. Bahaya, jangan buat kerja Tuhan tuan-tuan, main hukum-hukum begitu. Ya? Saya sebut ni sebab berlaku. Ada hamba Allah, dia kata sekian-sekian Mercedes. Ulama dunia ustaz tu. Saya kata ustaz tu dia berkuliah sampai ke Sungai Rambai. Dia duduk Tanjung Bidara, jauh tak? Salah ke dia nak pakai Mercedes? Dia tu dalam umur 60 lebih. Salah ke dia pakai Mercedes? Biar pecut sikit dia pergi. Pula pesara, pegawai tinggi dulu kerajaan. Nampak tak? Kadang-kadang pandangan ni. Jadi bila kita dengar hadis, bukan tugas kita untuk jadi hakim. Ya? Bukan tugas kita untuk menghakimkan ulama. Ulama tu pakai velfire. Ulama tapi pakai velfire. Siap ada orang tukang buka pintu. Teruk. Ini mesti macam dah Imam Ghazali cakap. Jangan tuan-tuan. Buat kerja Tuhan. Saya ada kenal seorang tokoh tu. Dia pakai velfire. Rupanya velfire tu pun orang beri. Dia tak beli pun. Orang beri. Yang buka pintu orang yang nak bukakan sebab orang muliakan dia. Sebab dia kata, okey, bila saya sampai sini, saya nak awak terus turun buka saya nak merasa jadi macam VIP. Bukan dia suruh. Orang yang buat. Pandangan kita ni biar tengok ulama-ulama kita ni dengan sekat yang baik tuan-tuan. Tengok dengan sekat yang baik. Orang yang hati dia baik, pandangan mata dia dengan sangkaan hati dia akan melihat dan akan menyangka yang baik-baik aja. Nabi sebut ni supaya apa? Bukan kita tengok orang, supaya orang yang belajar agama, kamu tak jadi begini. Itu maksud dia. Jadi kita hantar anak ke cucu kita, hantar ke madrasah, hantar ke pondok agama. Apa niat kita? Kadang-kadang saya tanya tuan-tuan anak murid saya, kamu sebenarnya datang sini nak apa? Ustaz, saya nak jadi popular, saya nak jadi pencetus ummah. Saya kata niat kamu salah, tukar balik. Kalau hantar belajar agama supaya suatu hari nanti anak saya dimuliakan orang, supaya satu hari nanti anak saya popular masuk TV, niat mak ayah salah dah. Maka niat itulah kalau diberitahu pada anak setiap waktu, maka anak ini akhirnya menjadi ulama yang gilakan dunia. Sebab tu kalau hantar anak ke cucu pergi tahfiz tuan-tuan, pesan pada dia, ingat, hafal Quran ini di fardu kifayah. Kamu lepaskan fardu kifayah orang kampung. Ingat, bila kamu hafal Quran nanti, ini jadi sebab dapat syafaat. Beri peringatan begitu dekat dia. Bila kamu ada Quran dalam dada kamu, insya-Allah Allah Ta'ala jaga kamu sampai bila-bila. Bukan bila kamu hafal Quran, nanti peluang kamu banyak. Bulan Ramadan kamu jadi imam tarawih, berapa ribu dah orang bagi. Kalau mak ayah bisikkan macam tu dekat anak masa dia kecil lagi tuan, rosak budak tu. Saya tak pernah tanya mak ayah kenapa tuan hantar anak ke tahfiz, tak. Tanya pelajar. Dan memang banyak niat yang salah. Dan tugas kita sebagai guru betul
balik maksud dia. Ya. Bila zaman hari ni, hantar anak, hantar cucu ke pengajian agama pun dah ni sebab supaya nanti dapat duit, dapat peluang tu, dapat peluang ni, niat yang salah itulah akan bawa ke melahirkan ulama yang jahat. Bukan masuk baca hadis ni untuk kita nilai ulama ni baik ke jahat, ulama ni baik ke jahat. Bukan, tak boleh kita nilai. Sebab niat dia mengajar, dia dakwah, yang hati ni hanya Allah yang tahu niat dia. Cuma hadis ni bila kita baca, kita pastikan janganlah aku belajar agama, aku menjadi orang ulama yang jahat. Dan aku hantar anak cucu aku belajar agama, akhirnya dia menjadi ulama yang jahat satu hari nanti. Maka niat dibetulkan untuk orang yang belajar agama. Yang keduanya, ciri-ciri ulama jahat ni kata Imam Ghazali, dia gunakan ilmu semata-mata untuk bangga dengan kedudukan dia. Dia nak supaya dia ni ada kedudukan, orang letak pada satu kedudukan yang tinggi, supaya dia boleh rasa bangga duduk pada kedudukan tu. Digelar dengan macam-macam gelaran. Ulama dulu tuan-tuan tak pernah letak apa-apa gelaran dekat dia. Yang letak gelaran Al-Hafiz dekat dia, yang letak gelaran Al-Alimul Allamah, semuanya murid-murid dia yang gelar. Dia tak pernah kata saya adalah Alimul Allamah Al-Faqih Al-Arif Billah, sebut nama dia. Ulama tak pernah sebut nama dia begitu. Dekat kitab-kitab dia tulis Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali tak pernah kata saya adalah Hujjatul Islam, beri gelaran diri sendiri, tak pernah. Itu adalah sebab orang mengenal keilmuan dia. Tapi kalau gunakan ilmu mata-mata untuk berbangga dengan kedudukan, itu termasuk dalam ulama jahat. Kemudian yang ketiganya kata Imam Ghazali, ulama su' ni dia menyombongkan diri dengan ramainya pengikut. Hari ini zaman followers. Hari ini zaman followers dekat laman sosial. Bahaya. Kalau digunakan ilmu dia semata-mata untuk bangga dengan followers yang ramai, maka dia dah ditimpa penyakit ulama yang jahat. Tuan-tuan ya. Sekali lagi saya sebut tuan, ada ulama-ulama kita followers sampai 5 juta. Jangan kita kata, "Wih, followers sampai 5 juta. Oh, ni ulama usul ustaz ni." Jangan tuan-tuan ya. Bukan kerja kita menilai. Bukan kerja kita menilai. Sebab tu kalau kita nak hantar anak kita ke tahfiz ke madrasah, sama macam saya sebut tadi. Jangan kamu belajar agama semata-mata kamu kerja populariti. Ingat pesan ni ya. Pesan. Kemudian yang keempatnya, ciri-ciri ulama jahat ni ada kedudukan di sisi Allah padahal dia sangat tamak dengan dunia. Dia rasa di sisi Allah dia ada kedudukan, sedangkan dia tu ulama ikut hawa nafsu. Jadi ulama-ulama ni lah tuan-tuan yang akhirnya empat perkara tadi menyebabkan apa? Dia tidak lagi jalankan amal makruf nahi mungkar. Dia tak ajak orang buat baik dan dia tak cegah mungkar. Kemudian dia berani menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sebab nak jaga followers. Kan kalau saya cakap benda ni kan, ramai followers saya lari ni kan. Jadi dia pun pilih untuk tak cakap. Ya. Maka daripada 4 ciri yang Imam Ghazali sebut ni, maka lahirlah ulama yang jahat macam disebut dalam hadis ni. Ulama yang daripada mereka terbitnya fitnah. Sebab tak ada amal ma'ruf nahi mungkar lagi daripada mulut dia. Malah dia sendiri menimbulkan fitnah dengan menghalalkan yang Allah Ta'ala haramkan. Habis hadis tu tuan-tuan. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan sambung Musad 74 ni, hadis yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rzuqna mutaba'ata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran, zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.